Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa halul 'uqdatam min lisanana yafqahul qawlana. Allahumma arzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikmah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita pada malam ini, mudah-mudahan menjadi asbab perhimpunan kita ini beroleh rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan suatu perkara yang betul, maka kita akan dianugerahkan setiap anugerah dengan betul. Apabila kita melakukan suatu perkara yang bertepatan dengan kehendak Allah, maka kita akan dikurniakan perkara-perkara yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kekasihnya. Perjalanan seorang hamba dan anugerah ini, tuan-tuan, dia seumpama salur air yang ada pada hujung atap. Jika salur ini betul dan tidak ada perkara yang menghalang, maka air yang turun daripada salur ini, dia turun dengan betul dan dia turun dalam keadaan yang baik. Tetapi jika mana salur ini rosak, lekatnya tanah dalam saluran, adanya bocor dan sebagainya, maka dia tidak akan keluar, tidak akan memperolehi air itu dengan kadar yang betul. Sebab itu kadang-kadang kita tanya dengan diri kita, aku semayang dah, aku puasa dah, aku buat amal soleh dah, tetapi kenapa aku bagian. Maka cek salur kita, periksa saluran itu. Saluran inilah tempat air ini akan mengalir. Jika dia bocor, dia akan tirih dan jatuh pada tempat yang lain. Janji Allah tetap janji Allah, kerana innaka la tukhliful mi'ad. Sebab apa yang dia tidak boleh sampai kepada tempat yang betul? Kita cek saluran kita, betul tidak, rosak tidak, ada benda yang menghalang tidak. Maka kerja kita pertama, jika ada perkara yang rosak, maka kena perbaiki. Apa yang rosak? Berapa tempat yang rosak? Jika satu tempat, baiki. Jika dia bocor, tampal. Maka sebab itu salafus salih, ulama-ulama sufiah, hati mereka ini sentiasa aiqas. Aiqas ni jaga. Hati dia orang ni semua jaga. Dia orang sentiasa melihat, meneliti. Sebab itu ulama-ulama sufiah ni dia tak dan nak periksa aib orang.
Dia tak dan nak cerita aib orang, sebab dia sibuk dengan aib dia. Dia sibuk cari di mana bocor saluran ini. Dia sibuk cari tempat mana yang aku perlu perbaiki saluran ini. Kerana saluran inilah yang dapat mengalirkan air dengan keadaan yang betul. Tuan-tuan, kalau kita tidak ada rahmat Allah, rahmat Allah itu tidak ada pada kita, nescaya kita tak mampu hidup dalam dunia ni. Rahmat Allah turun setiap hari di muka bumi ni. Allah bagikan rahmatnya pada sekalian makhluknya. Pasal apa kita tak dapat? Pasal apa kita tak boleh cek saluran ini, cek tempat tadahan ini, periksa dan terus periksa. Jangan kita salahkan Allah, sebab janji Allah sedemikian. Setiap hari Allah kurniakan rahmatnya atas hamba-Nya. Bukan kata sebulan sekali, dah, setiap hari. Pasal apa kita tak boleh? Pasal apa kita tak dapat? Maka cek tempat tadahan rahmat kita. Periksa tempat tadahan bekas rahmat itu, supaya ia mengalir pada tempat yang betul dan dia pi pada tempat yang betul. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, qala musannif rahimahullahu taala, dan segala amal, wal a'malu mahdiha, wal a'malu anta mahdiha ilaih, dan segala amal daripada sedekah, semua amalan ini, sedekah dan semayang dan puasa dan zakat dan yang lain daripada demikian itu, daripada segala ibadah engkau, semua ibadat kita, amalan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Engkau menghadiahkan baginya kepadanya, dan mana yang engkau hadiahkan akan dia kepadanya daripada segala amal yang ma'lul dan segala ahwal yang madkhul, daripada barang yang datangkannya atasmu, baik. Sebagai seorang hamba Allah, apa yang kita buat ini semuanya hak Tuhan kita. Sebab itu musannif dia sebut segala ibadat kita adalah hadiah kita, pemberian kita, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita selalu pegang ibadat aku punya? Betul tak? Betul tak? Kita pegang lagu tu kan? Aku buat ni, aku punyalah. Aku punyalah. Tak gitu kan? Kita duk pegang selama ni. Pasal apa tuan-tuan? Ada beberapa peringkat amalan seseorang hamba. Baik, kita nak masuk bab hadiah, seolah-olah kita memberi hadiah kepada Allah sendiri. Ada orang yang dia beribadat sebab dia takut masuk neraka, dan dia nak masuk syurga. Ada orang yang buat ibadat, buat kebaikan sebab Allah suruh. Kalau Allah tak suruh, dia tak buat. Sembahyang ni sebab Allah suruh. Sabit tu dia sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh.
Yang ni perintah Allah. Hak ni yang wajib dia kata. Sebab itu dia boleh semayang maghrib, tapi dia tak mampu nak semayang sunat maghrib. Dia tak mampu. Dia mampu selawat yang wajib, tapi dia tak mampu selawat yang sunat. Dalam semayang dia takut nak tinggal selawat. Sebab dia kata saat ni kalau aku tinggal, maka batal salat ni. Tetapi dia tak mampu nak salawat pada setiap hari. Kerana yang ni perintah dia tak wajib pun. Sebab tu aku tinggal pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ada golongan yang dia buat kerana dia nak syurga Allah, dan dia sabit takut kerana neraka Allah. Kalau aku buat benda ni, aku masuk neraka. Kalau aku buat benda ni, aku akan masuk syurga Allah. Jadi kita duk himpun lah. Kita pun himpun. Cari. Dalam masa kita cari ni tadi, kita tetap melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Kalau aku tak semayang tak lagi, maghrib, Allah marah. Sagi masuk neraka. Betul tak? Tak ada kata gitu? Kalau aku semayang tak ni, Allah bagi jalan aku masuk kepada syurga. Semua orang pegang tu. Tapi semayang juga, kelahi juga. Ada. Semayang juga, kelahi juga. Sebab dia nak bagi lepas ya. Dia nak bagi lepas saja. Lepas daripada neraka, boleh masuk syurga. Ini golongan hak kedua. Golongan hak ketiga, dia buat sebab kasih dia dengan Allah. Dia buat sebab kasih dia dengan Allah. Sebab apa dia main kasih? Sebab dia nampak siapa Allah dan siapa dia. Aku kalau nak balas kurnia Allah atasku, nescaya aku tak mampu nak balas. Allah bagi kita hidup hari ni. Siapa yang boleh bagi kita hidup, tuan-tuan? Agak-agak lah. Doktor boleh bagi ya? Doktor tak boleh bagi kita hidup. Dia boleh bagi kita ubat, tetapi dia tak boleh bagi kita sihat. Ni doktor. Yang mana makhluk tak boleh nak bagi, tetapi Allah saja yang boleh bagi. Lalu kita sayang pada. Maka sayang ibadat, amalan hamba yang sayang kepada Tuhannya, tak ada angka, tuan-tuan. Tak ada angka. Hamba ini tidak berkira-kira dengan Allah. Contoh siapa dia? Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semayang malam sampai bengkak kaki dah, tak ada angka. Kita nak syurga, tapi kita masih kira-kira dengan Tuhan. 4 rakaat cukup pada baca Quran sehari 100 ayat cukup lah, pada lah. Yang ni boleh masuk dah kira boleh masuk dah baca selawat sehari 100 pada lah. Yang ni kira boleh masuk tuan-tuan. Ni tara kita. Sebab kita buat sebab nak bagi masuk syurga, nak keluar daripada neraka. Tetapi martabat orang yang kasih kepada Allah, dia buat ni tak ada jumlah, tak ada angka. Takat mana dia nak buat, dia akan terus buat. Sebab itu ada seorang ulama, tuan-tuan, dia selawat sebelum daripada tidur 10,000. Sebelum tidur, tuan-tuan, bukan sehari semalam. Sebelum tidur, tuan-tuan. Kita boleh tak, tuan-tuan? Cuba try malam ni tengok. Malam ni balik, try tengok. Daripada isyak, balik daripada masjid, sampai nak tidur lagi, himpun 10,000. Ustaz, pakat tak boleh, no.
10,000 banyaklah Ustaz. Banyaklah. Betul tak? Kita boleh berkira dengan Allah, betul tak? Sebab apa? Sebab kita buat ni nak bagi masuk ya. Tetapi hamba yang kasih kepada Allah, maka mereka ini tuan-tuan, dia tak ada angka dah, tak ada kira dah. Mereka boleh beramal, bertasbih, bertahlil, bersalawat. Bukan sikit tuan-tuan, bukan sikit. Depa ni yang kita jumpa lah tuan-tuan, yang kita jumpa, yang tuan-tuan jumpa saya tak tahu. Tuan-tuan mungkin jumpa lebih hebat lagi. Ni yang saya jumpa tuan-tuan, 3 hari depa selawat boleh pi sampai 100,000 tuan-tuan. Depa boleh tahlil 3 hari sampai 100,000 tuan-tuan. Ini yang saya jumpa. Yang saya jumpa, yang saya tengok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka melakukan amal saleh atas dasar mereka kasih kepada Allah. Lalu amal mereka ini seolah-olah mereka hadiahkan kepada Allah. Mereka bagi balik pada Allah. Ya Allah, semayang tu bukan untuk aku. Semayang ni ya Allah, aku bagi untuk engkau ya Allah. Karena aku tak mampu nak balas segala kurnia engkau ya Arhamar Rahimin. Tapi tuan-tuan, setiap amalan hamba ni Allah kembalikan kepada hamba. Yang ni Allah Ta'ala, yang ni Allah Ta'ala, yang ni hebatnya Allah. Daripada barang yang didatangkan atasmu daripada ilham dan taufik. Semua perkara ini kita tak boleh buat sendiri tanpa daripada ilham dan taufik Allah. Tuan-tuan, kita tanya diri kita, dalam hidup kita, ilham yang kita boleh, ilham apa? Ilham buat apa? Mai dah ilham ni kata. Ilham apa? Niaga. Maka kita tahulah kita siapa pada sisi Allah. Sagi mai lagi. Mai lagi ilham lagi. Ilham apa? Kena ada buka lagi bisnes ni kata. Ilham kat dia tu ilham duit saja. Maka kita tahulah, kita sendiri tahu, diri kita tahu siapa kita pada sisi Allah. Jika mana kita diilhamkan oleh Allah, diirsyadkan oleh Allah perkara yang menjadi jalan untuk kita menagih rahmat dan mahabbah kasih Allah. Tentang kita tanya diri kita, berapa kali dalam hidup kita, dalam hari ini Allah ilham kat kita buat amal saleh. Hari ini, satu hari ini Allah ilham kat kita buat amal saleh. Tiba-tiba rasa nak meratib dah. Kan? Duduk saja-saja tiba-tiba rasa nak selawat lah. Duduk saja-saja rasa nak semayang sunat lah. Ilham hari ini. Kita tengok diri kita, kita hisap diri kita, kita periksa diri kita. Tutup guru saya kata, tasbih ni jangan tak ada dalam paket. Tasbih ni jangan bagi tak ada, dia kata. Kerana biji tasbih ni menjadi asbab untuk kita ingat Allah. Jangan sampai tak ada, dia kata. Jangan sampai tak ada. Kita ni bukan orang baik, dia kata. Kita ni bukan orang kuat. Jangan bagi tinggal, dia kata. Sebab apa? Sebab bila benda ni duduk dalam poket, dia kata, masa kita duduk masuk tangan kita dalam poket, kita terasa ada tasbih, ada biji tasbih. Ketika itu kita pun ambil saat 5 minit, kita simpan balik. Kerana benda ni dia kata menjadi wasilah untuk kita ingat Allah. Tanya diri kita, kita boleh ilham apa? Dan taufik dan hidayah kepada jalan ma'rifah.
Allah bagi kita ilham, Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita taufik, jalan pada kenai dia. Kenai Allah. Selalu saya ulang, nak kenai Allah, kenai diri. Dan tak mungkin orang yang semakin mengenal Allah, ingat, semakin ia mengenal Allah, dia meninggalkan Allah. Senang tuan-tuan. Jika mana seseorang itu semakin mengenal Allah, dia semakin hampir kepada Allah. Macam mana nak tahu orang ni hampir kepada Allah? Maka kata ulama tasawuf, mereka ini semakin menyempurnakan syariat yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat ni sempurna dah. Makin kuat syariat dia, bermakna makin kuat kenal dia dengan Allah. Isra' Mi'raj cukup dah tuan-tuan. Nabi Isra' Mi'raj Nabi bertemu dengan hadrah Allah. Turun, Nabi boleh semayang. Takkan kita kata kita kenal Allah, lepas kenal tak semayang. Lain macam kita dengan Nabi. Ni kira terbalik Dia tak tuan-tuan? Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj, tawajjahtu min haitsu syi'ta. Nabi kenal Tuhan terus. Kenal. Turun daripada Isra' Mi'raj, selesai Isra' Mi'raj, Nabi boleh semayang, menerima perintah sembahyang. Takkan kita orang yang kenal Tuhan, kita tinggal sembahyang. Jadi perjalanan yang dibawa oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalah-salahan, maka salah tuan-tuan, maka tak benar. Nabi kenal Tuhan, lalu Nabi takarub dengan Allah. Kita kata kita kenal Tuhan, tetapi kita meninggalkan takarub kepada Allah. Macam mana kalau kita kenal Tuhan tuan-tuan, tapi kita ragu dengan Allah, tak percaya dengan Allah, tidak yakin dengan Allah? Dan kasyaf, mereka ini dikurniakan oleh Allah inkishaf. Inkishaf ni dia bukakan, bukan boleh tengok orang tuan-tuan, bukan. Inkishaf ni Allah bukakan pandangan dia, melihat akan keburukan dirinya. Yang ni yang khususi atas diri. Makin dia hampir dengan Allah, makin dia kenal Allah, makin dia dapat melihat akan keburukan dan aib dirinya. Pasal apa? Sebab ulama sebut hati ini ibarat cermin bagi diri. Hati ini ibarat cermin pada diri. Ni tok guru saya tuan-tuan. Tok guru saya di Habang tu. Satu hari waktu kami tengah balik daripada haram tuan-tuan, daripada Masjid Haram, balik lepas daripada masa tu, kalau tak silap saya habis ikut pengajian daripada almarhum Syekh Abdul Karim Al-Banjari, duduk pada majlis talaki dia. Balik-balik tu jumpa orang bergaduh. Orang Arab bergaduh tuan-tuan, sempoi. Arab ni kalau dia bergaduh tuan-tuan, dia gaduh sungguh. Tak lama, tak macam orang Melayu sampai 7 keturunan. Orang Melayu biasalah tuan-tuan, 7 keturunan tuan-tuan. Kawan ni kira mati dah. Mati dah.
Dia ingat lagi, dia boleh tunjuk lagi kubur dia. Ni orang tua ni ya. Ni orang Melayu. Terhebatnya orang Melayu tu dia. Arab tak, dia bergaduh 10 minit dah. Lepas pada tu depa selawat, depa peluk balik. Ni bagus pula Arab. Ada bagus ni bang. Kita orang Melayu ni ada bagus. Ada bagus, banyak bagus orang Melayu ni. Orang Melayu ni dia tak boleh tengok orang susah. Ni orang Melayu. Lepas itu NGO yang paling banyak membantu negara-negara luar, NGO daripada Malaysia. Paling banyak bantu Palestin. Palestin ni ada berapa NGO tuan-tuan? Kemboja berapa NGO? Syria. Ni orang kita Melayu bagus dah. Orang Melayu ni dia bagus dia suka tolong orang. Dia orang kita Malaysia ni. Betul Malaysia ni kalau kena dia tak banyak. Kena apa-apa pun sikit dah. Mai tsunami sikit. Dia kena apa pun, dia kena tipu pun kena tapi sikit. Bukan tak kena tipu, dia kena tipu. Kan? Tapi sikit, dia kena tu sikit. Ni orang Melayu. Orang Arab dah. Orang Arab lepas dia bergaduh tak dia peluk pula. Sallu ala Nabi. Ada seorang pula dia kata sallu ala Nabi. Tapi dia gaduh sungguh. Dia pun ambil dia punya ega ni, rembas sungguh, tak bagi can lah. Memang tak bagi can lah. Syok tengok depa bergaduh. Lagi sallu ala Nabi, ada seorang buat meter. Apa minum sama-sama, lepas tu dia bergelak. Balik saya tanya dengan Syekh. Kata Syekh, dia kata tadi nak balik daripada mengaji, dia kata saya nampak orang bergaduh, orang Arab bergaduh. Depa bergaduh sungguh lah, bukan main-main kata. Dia kata yang tu hang, dia kata. Saya terkejut. Yang tu hang, dia kata. Saya tanya pasal apa? Saya lah. Kerana gambaran alam ini cermin bagi diri dia. Gambaran alam ini cermin bagi diri dia. Allah nak zahirkan perangai kita ditunjukkan pada orang lain. Betul tuan-tuan? Memang betul. Allah tunjuk depan mata kita, yang ni perangai hang. Tuan-tuan perasan tak? Kita kalau kaki betina pi mana pun jumpa betina. Kita suka tengok orang perempuan hak yang seksi-seksi ni, tuan-tuan pi mana? Tuan-tuan jumpa perempuan seksi, pi lah mana? Tuan-tuan suka baca Quran, tuan-tuan pi mana? Tuan-tuan akan jumpa ahli Quran. Diri tuan-tuan, perangai tuan-tuan dan perangai kita semua, yang tu tuan-tuan akan jumpa. Tuan-tuan kaki muhung, tuan-tuan akan jumpa orang muhung lah. Saya teringat kalam Buya Hamka. Kalam Buya Hamka, dia kata apa? Orang bertanya kepada dia. Orang bertanya pada dia ketika dia kata kami pergi ke tanah haram, kami melihat adanya ini dan ini. Kami jumpa pelacur, kami jumpa orang perempuan buka aurat, kami jumpa. Buya Hamka kata, ketika aku pergi ke London, dia kata, aku tidak menemui pun perkara yang kau katakan itu. Nampak tuan-tuan? Dia pergi Mekah, dia boleh jumpa. Buya Hamka kata, ketika aku pergi ke London, aku tak jumpa pun, dia kata. Maka kesimpulannya, apa tabiat dan perangai yang kita buat selama ni, yang tu kita jumpa. Kita rajin tipu orang, kita akan jumpa tuan-tuan. Orang kaki tipu semua.
memang level kita. Kita kaki suka tengok orang perempuan, pi mana pun ada aja peluang nak pi tengok orang perempuan. Mai kat kita. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Apa yang berlaku kat kita lah, tengok yang ni aku. Paling kita takut. Tatkala kita mati, kita buat benda yang tu. Jaga. Jaga tuan-tuan. Kalau kita kaki bohong orang, tatkala kita mati, kita dan bohong orang ni. Apa benda yang kita dok buat selama hidup, jangan risau. Tatkala kita nak mati dan buat lagi. Kalau kita rajin sedekah tuan-tuan, sebelum nak mati kita dan sedekah lagi. Kalau kita rajin semayang malam, kita tak tinggal, nak mati kita dan semayang malam lagi tuan-tuan. Yang ni berlaku tuan-tuan, memang betul. Saya tengok benda ni 3-4 orang dalam hidup saya. Antaranya anak murid saya sendiri. Dia tak pernah tinggal semayang tahajud tuan-tuan. Tak pernah tinggal. Tuan-tuan tahu macam mana dia pergi. Dia bangun pukul 4, dia semayang tahajud 8 rakaat, semayang witir 3 rakaat. Lepas pada tu isteri dia kata apa? Dia baring ustaz. Baring tu rupanya baring itulah dia meninggal. Selama hidupnya dia tak pernah tinggal semayang tahajud 8 rakaat dan 3 witir. Sebelum nak mati, Allah sampaikan hajatnya juga, menyempurnakan akan kebaikan yang selalu diistiqamahkan. Saya tengok orang tua saya. Orang tua saya ni, dia rajin doakan orang. Cukup amalan dia suka doakan orang. Kalau orang mai jumpa dia, dia akan doakan orang. Dia perangai almarhum. Tatkala ia nak meninggal dunia, sakaratul maut, dia dan panggil semua anak-anak dia, angkat tangan. Ni abah nak baca doa. Dia dan doakan kami walhal dia sedang dalam keadaan nazak. Tuan-tuan, yang paling kita takut kejahatan yang kita biasa buat, tatkala kita nak mati, kita baru lepas melaksanakan kejahatan tersebut. Ini jaga-jagalah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Nah, na'udzubillah tuan-tuan. Iaitu yang ditentukan kepada segala orang yang ahlul inayah dan ahlul tahqiq. Siapa mereka ni? Mereka yang boleh mendapat ilham, taufik, hidayah kepada jalan kenal Allah, dan mereka ini dibukakan kepada dia akan kasyaf. Mereka nampak kesilapan diri mereka. Nampak tuan-tuan. Yang ni kasyaf yang paling penting dalam hidup kita. Saya pernah tanya guru saya tentang kasyaf. Sebab dulu kita dok dengar kalau kasyaf ni boleh baca hati orang, kan? Boleh tengok orang ni perangai ke mana, kepala bonyet ke, kan? Syekh saya cakap apa? Hama. Ada antara kami kata, tolong doakan supaya boleh kasyaf. Satu je aku nak tanya apa? Lah ni Allah bagi hang kasyaf, takdir hang balik saat lagi Allahu hang tengok muka mak hang, kepala mak hang kepala khinzir, hang sanggup tak? Dia tanya kami tu. Hang nak sangat kasyaf, hang balik ni kata Allah buka penglihatan hang,
lalu hang nampak muka mak hang ni tadi, kepala mak hang ni Allah tukar menjadi khinzir. Hang sanggup tak tengok mak sendiri? Menangis sahabat kami yang kata ya ni. Ni tuan-tuan, jangan duk minta tak tentu galu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia minta dengan Allah, ya Allah, bukakanlah segala hijab atasku ya Arhamar Rahimin. Ada riwayat mengatakan Imam Ghazali tuan-tuan seminggu tak kencing, seminggu tak berak. Sebab apa? Tak kala dia nak buang air tuan-tuan, dia dengar bumi ni bertasbih, dia dengar pokok ni bertasbih, dia dengar rumput ni bertasbih. Lalu dia kata apa? Ya Allah, angkatlah segala anugerah yang kau kurniakan kepada aku saat ini, kau ambillah ya Allah, aku tak mampu dah. Aku tak mampu dah ya Allah. Yang ni tuan-tuan, orang soleh tuan-tuan, dia tak minta benda ni. Orang soleh tuan-tuan, dia minta dengan Allah kasih sayang. Cukuplah kalau Allah bagi kasih kat dia. Allah bagi sayang kat dia, cukup dah. Pada dah, yang tu dah seronok sangat lah. Dan adalah, sikit lagi saya berhenti tuan-tuan, insya-Allah. Dan adalah kepada orang yang ahlul maqam ini, ya, orang yang duduk tempat ni, orang yang dia buat ibadat, dia tak mau apa-apa pun. Dia baca yang ni, dia tak mau apa-apa pun. Dia buatlah semayang duha, dia tak mau apa-apa pun. Dia bacalah surah Waqiah, dia tak mau apa-apa pun. Dia zikir apa pun, dia tak mau apa-apa pun. Yang dia mau adalah kasih dan sayang Allah pada dia. Apa yang dia dapat tentang? Kita kalau buat satu-satu benda, kita nak balas, betul tak? Saya semayang duha ni, saya nak rezeki saya luas. Semayang tak luas, kita marah Allah Ta'ala. Pasal apa tak luas-luas? Duk sempit gitu ya. Sebab kita nak balas. Jadi kita buat ni sebab nak balasan. Kita baca surah Waqiah sebab kita nak rezeki, kita nak kaya. Ramai orang mesej saya, Ustaz, ada tak amalan boleh kaya? Dia kata nak cari amalan boleh kaya, cari orang yang dah kaya. Aku tak kaya. Takkan saya yang tak kaya, saya boleh bagi amalan untuk kaya? Tuan-tuan pergi bawa ayat. Bawa ayat. Supaya orang ni tiup ayat ni, anak tuan-tuan terang hati, SPM straight A, 9A. Dia dah. Hak tukang tiup ni, anak dia UPSR E semua. Takkan anak tuan-tuan boleh A, anak dia E. Kita nak buat, tengok kaedah dulu. Tu orang tanya saya, Ustaz, saya nak minta boleh tak amalan yang boleh saya jadi kaya? Saya kata pergi cari orang kaya dulu. Kalau saya kaya dah kaya, saya bagi amalan tu. Tapi saya tak kaya, saya kaya. Jadi nak main ilmu kaya, jumpa saya. Iaitu yang ditentukan kepada orang yang ahlul inayah dan ahlul tahqiq. Mereka yang betul-betul yakin dengan Allah, mereka boleh buat kerja ni. Karena mereka ini dipanggil ahlul inayah, orang yang mendapat pertolongan daripada Allah. Dua benda yang kita dapat tentang sebelum saya tutup. Ahlul inayah wa ahlul tahqiq. Nak dapat inayah, kena tahqiq.
nak dapat pertolongan demi pertolongan Allah, kena yakin. Tak yakin tak dapat. Tak yakin tak dapat. Ya ke Ustaz? Ya. Tuan-tuan boleh tahan kerja lagi sampai lah. Sebab apa? Tuan-tuan yakin tak? Cikgu lah. Yakin tak? Yakin lah. Sebab tiap-tiap bulan tuan-tuan dapat dah 3,000, 4,000, betul tak? Kalau tuan-tuan kerja 4 bulan tak dapat gaji, tuan-tuan yakin tak dengan majikan tuan-tuan? Kita kerja 4 bulan tak boleh gaji, tuan-tuan yakin tak? Tu tuan-tuan tak yakin, company ni nak bankrupt lah. Betul tak? Tuan-tuan tentu ikhtiar cari majikan yang lain. Pasal apa kita tak boleh yakin dengan Allah? Pasal apa kita tak boleh percaya dengan Allah? Kita berkhidmat dengan Allah, kita bekerja dengan Allah, sampai Allah nyatakan kepada kita tijaratan lan tabura, perniagaan yang tak pernah, tak akan jadi rugi. Allah habaq enggak kita? Kalau kita berniaga dengan Allah, berurusan dengan Allah, tidak akan pernah rugi, untung saja. Pasal apa kita tak percaya dengan perniagaan yang untung, kita pi kepada urusan yang ada rugi? Tu pelik kan? Pelik Ni jaga-jaga tuan-tuan. Nah. Yakinlah dengan Allah. Tak susah pun. Tuan-tuan kalau rajin, syekh saya ni kadang anak-anak saya selalu tanya saya, ayah ni selalu bagi amalan yang dulu ayah tak pernah bagi, amalan-amalan ni kata. Kerap sangat ayah duk bagi amalan-amalan ni kata. Saya senang ya Abang. Orang kalau dia dah bagi barang-barang dia habis, dia nak mati ya. Kan susah sangat. Dia tinggal semua, dia nak pergi. Dah. Senang jawapan senang. Tuan-tuan kalau rajin saya bagi tuan-tuan, tolong amalkan Ya Latif 14,444. Tuan-tuan jadikan amalan dalam hidup tuan-tuan. Habis saja tuan-tuan ulang lagi. Habis saja tuan-tuan ulang lagi. Berusahalah. Ustaz dapat apa? Tuan-tuan buat, tuan-tuan rasa sendiri apa yang tuan-tuan lalui. Saya tak boleh nak cakap apa. Sebab anugerah Allah ini tak sama. Tuan-tuan nak tuan-tuan buat, tuan-tuan lalu sendiri. Sebab kata ulama, man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Nak boleh perkara ni, nak duduk tempat ahlul inayah dan ahlul tahqiq, nak dapat tempat orang yang sentiasa dalam inayah dan orang yang semakin yakin dengan Allah. Dulu guru kita dia habaq ni, Ustaz, banyak jangan buat. Hak yang tak rasa banyak buat. Hak yang rasa banyak tak payah buat. Sebab kita masa dah boleh duit 14,000 dah tak? Banyaklah boleh 14,000. Korang sikit boleh tak? Ada tak tuan-tuan? Kita dapat atas paraid. Tiba bahagian kita boleh 14,000. Kita pun kata kat kita, Allah banyaklah 14, abang bukan buat apa pun. Masa mak hidup abang tak buat apa pun kat mak. Sebiji beras abang tak pernah belilah kat mak 14,000 ni dapat atas paraid banyak ni. Bagi kat abang 1,400 lah, lebih hampa ambil. Ada tak? Ada rasa macam tu? Tak ada. Buat bahagian aku sikit sangat
14,000 lah berapa kelung tu bendang takkan 14,000 nak betul tak? Kalau kita rasa banyak hak yang 14,444 jangan buat. Nah, sampai kita rasa sikit lah 14,444 boleh apa ustaz? Wallahu alam. Boleh apa ustaz? Wallahu alam. Lalu sendiri, tuan-tuan kena jalan sendiri. Orang kalau dia kaki mengai, dia kena tengok road, dia kena tengok mesin. Kita pakai mesin RM30 boleh kan? Berat dah tuan-tuan, jenuh tarik. Kawan ni dia pakai Shimano tuan-tuan, harga 300 lebih tuan-tuan. Dia tarik, dia gulung sedih kita jenuh duk tarik ikan, sangkut silap-silap benang bergulung tuan-tuan, RM30. Jadi nak rasa mengai pun dia kena ada road yang bagus, dia kena ada mesin yang bagus. Orang pakai 3,000 dia feel dia lain. Orang pakai RM30 boleh ikan. Dekat ikan sebarau okey lah, boleh tarik. Mai patin 10 kilo RM30 punya mesin cerai. Balik awal. Macam itulah dalam perjalanan kita sebagai hamba Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan ni tuan-tuan, amalan daripada syekh kami. Nama syekh kami iaitu Tuan Haji Ali bin Musa. Dia antaranya guru kepada syekh tarikat kami, iaitu guru tarikat Ahmadiyah saya. Jadi antara amalan yang ada dalam peninggalan almarhum, tuan-tuan cubalah amalkan 14,444. Cubalah. Kalau tuan-tuan tanya saya apa dapat, saya akan jawab macam nasi dah cerita ni. Tuan-tuan, setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan pada bulan ni. Tuan-tuan tolong doakan saya. Tolong doa. Kalau lah satu masa tuan-tuan dengar kata saya dah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan tolong doa dan kirimlah Fatihah. Yang tu saya semak. Dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan segala amalan kita dan niat kita, supaya amal yang kita buat ni tak banyak, tapi mudah-mudahan Allah terima. Yang tu yang kita mahu. Allah terima amalan kita dan Allah sayang kita. Tuan-tuan, kalau sayang ni kita buat silap sikit pun Allahu ta'ala, Allah maafkan kita. Kalam ni tuan-tuan macam kalam macam macam mana? Mak kita sayang kita, mak kita dia sayang kita. Kita ada buat silap, dia tak apalah kata. Tak apalah dah. Lagi mak ganti hak lain lah. Kan? Jadi pecah gelas dah. Kan? Nampak tak? Kalau anak lain pecah gelas tu, dia punya zikir 3 hari 3 malam. Yang dia zikir yang tu gelas tu lah, gelas itu 3 hari dia zikir. Tapi sabit dia sayang kat kita. Kan? Dia pun tak apalah, tangan hang luka dah. Tangan hang luka dah. Mak kita tanya kan, hang ada apa-apa? Gelas tak apalah, beli lain lah. Dia kata, betul tak? Kerana dia Allah lagi lebih dari itu. Sebab apa? Sebab dia tahu dah anak ini tatkala dia buat kesalahan, hati dia sentiasa selesai dengan Allah. Ketika seorang anak dia tuan-tuan, dia buat salah, dia tak dan lagi, tak dan mak dia nak marah dah, dia pergi jumpa mak dia. Mak, tadi mak saya pecahkan gelas yang mak sayang. Mak minta maaf lah mak. Mak dia tak tahu lagi, dia dah pergi jumpa dah, dia dah bagi tahu dah. Maka sebab itu
seseorang yang dikasihi tatkala ia melakukan kesilapan yang sedikit lalu dimaafkan. Bukan kata dia ni buat salah, dah, sebab dia cepat memohon keampunan kepada Allah. Dia buat saja, terus saja buat saja, dia tak tunggu dah, terus dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, terus dia selesai, terus dia mohon ampun. Yang inilah Allah sayang. Tuan-tuan, setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, selamatkan kami ya Allah daripada segala fitnah yang berada di sekeliling kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, peliharalah akidah kami ya Allah, ikhlaskan setiap amalan kami dan perkataan kami ya Allah. Ikhlaskanlah setiap apa yang terdetik dalam hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan hati kami ya Allah hati yang menjadi bekas yang bersih pada pandangan Engkau ya Allah, agar kami dapat memandang dan merasai akan kebesaran-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami hamba yang sentiasa mengasihi Engkau ya Allah, yang mencintai Engkau ya Allah, yang merindui Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.